Bab tentang mandi untuk Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab ketika beliau sedang berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba masuk seorang lelaki. Umar berkata, "Atahtabisuna 'ala shalah?" Adakah kamu tertahan untuk datang bersembahyang? Orang itu berkata, "Sebaik sahaja saya mendengar azan, terus saya berwudu." Umar berkata, "Berwudu juga? Bukankah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu mahu datang kepada Jumaat, mahu datang bersalat Jumaat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi." Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumaat adalah wajib kepada setiap yang baligh. Diriwayatkan dari Hafsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, wajib kepada setiap atau setiap orang yang baligh mesti pergi berjemaat, dan setiap orang yang pergi berjemaat wajib atau mesti mandi. Abu Dawud berkata, apabila seseorang itu mandi atau kalau seseorang itu mandi selepas terbit fajar, itu sudah memadai kepadanya untuk mandi hari Jumaat, untuk mandi hari Jumaat. Wa in ajnaba, walaupun dia berjunub. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai pakaiannya yang paling cantik dan memakai wangi-wangian jika ada padanya, kemudian pergi berjemaat, lalu dia tidak melangkah tengkuk-tengkuk orang ataupun belakang-belakang orang, thumma shalla, kemudian dia bersembahyang, maka kataballahu ta'ala lahu, apa yang Allah takdirkan untuknya bersembahyang, kemudian dia diam apabila imam telah keluar sampai imam selesai dari sembahyangnya, nescaya perbuatannya yang seperti itu menjadi kafarah, yakni penghapus kepada dosa lima bainaha wa bainal jum'ah allati qablaha, dosa antara Jumaat itu dan Jumaat sebelumnya. Qala wa yaqul Abu Hurairah, perawi berkata, Abu Hurairah berkata dengan tambahan 3 hari. Wa yaqul, dan beliau berkata, innal hasanah bi 10 amsalihha, satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda. Abu Dawud berkata, hadis Muhammad bin Salamah lebih sempurna. Muhammad tidak ada menyebutkan kalam Abi Hurairah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, mandi pada hari Jumaat wajib kepada setiap yang baligh dan bersugi ataupun berus gigi. Wa yamassu minat tib, seseorang hendaklah memakai wangi-wangian ma qaddara lahu, apa yang ada padanya. Cuma Bukair tidak ada menyebutkan Abdurrahman, yakni dalam sanadnya, dan dia berkata berhubung dengan wangi-wangian itu, walau min tibil mar'ah, walaupun wangi-wangian yang dipakai perempuan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aus bin Aus Al-Thaqafi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, sesiapa yang ghasala pada hari Jumaat, sesiapa yang mengikut riwayat yang kemudian ini, sesiapa yang membasuh kepalanya dan mandi pada hari Jumaat, ataupun sesiapa yang membuat orang lain kena mandi
dan dia sendiri juga mandi. Thumma bakkara wa abtakara, kemudian dia bersegera pergi, yakni untuk bersembahyang jemaat. Wa masya, dengan berjalan kaki, tidak berkenderaan, dan menghampiri imam lalu mendengar khutbah imam itu. Walam yalghu, dia tidak melakukan sesuatu yang lara, sesuatu yang lara. Kana lahu bi kulli khutwatin, dia mendapat dengan setiap langkah amalu sanah, amalan 1 tahun, yakni pahala amalan 1 tahun, iaitu pahala amalan puasanya, yakni puasa sepanjang tahun, dan qiyamnya, beribadat pada waktu malam sepanjang tahun. Diriwayatkan dari Aus Al-Thaqafi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membasuh kepalanya pada hari Jumaat dan mandi, wasaqa nahwahu, dan perawi mengemukakan hadis sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Seterusnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai wangian istrinya, jika wangian itu kepunyaan istrinya, atau jika istrinya mempunyai wangi-wangian, walabisa min salihi thiyabihi, dan dia memakai pakaiannya yang cantik, thumma lam yatakhatta riqaban nas, kemudian tidak melangkah belakang orang ataupun tengkok orang, walam yalghu 'inda al-mau'izah, tidak pula dia melakukan sesuatu yang lara, sesuatu yang melekakan, melalaikan pada ketika mau'izah, yakni khutbah ataupun nasihat diberikan oleh imam. Kanat kafaratan lima bainahuma, perbuatannya yang seperti itu menghapuskan dosa di antara dua jemaat. Wa man lagha, dan sesiapa yang melakukan sesuatu yang lara, ini sesuatu yang melekakan, melalaikan, sama ada dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Wa takhatta riqaban nas, dan dia melangkah tengkok orang, kanat lahu zuhran, Jumaatnya itu menjadi zuhur kepadanya, yakni memberi pahala zuhur kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW mandi kerana 4 perkara. Pertama, kerana berjunub. Kedua, hari Jumaat, pada hari Jumaat. Ketiga, kerana berbekam. Dan keempat, kerana memandikan orang mati. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ali bin Haushab, beliau berkata, saya telah bertanya Makhul tentang kata-kata dalam hadis ini, ghassala wa ghtasala atau ghassala wa ghtasala. Qala, Makhul menjawab, ghassala ra'sahu wa ghassala jasadahu, membasuh kepala dan membasuh tubuhnya, itu maknanya. Seterusnya riwayat daripada Sa'id bin Abdul Aziz berhubung dengan ghassala wa ghtasala juga. Qala, perawi berkata, qala Sa'id berkata, Sa'id bin Abdul Aziz, yang perawi di bawah dia Abu Mushir kata, Sa'id berkata, ghassala ra'sahu wa ghassala jasadahu, membasuh kepalanya dan membasuh tubuhnya, itu maksud ghassala wa ghtasala ataupun ghassala wa ghtasala. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub atau sebagai mandi junub, thumma raha, kemudian dia berangkat untuk pergi berjumaat, faka'annama qarraba badanatan, seolah-olah dia telah berkurban atau bertaqarrub, menghampirkan diri kepada Allah dengan mengorbankan badanatan, seekor unta. Dan sesiapa yang berangkat pada waktu yang kedua, seolah-olahnya dia bertaqarrub kepada Allah dengan mengorbankan seekor lembu. Dan sesiapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, pada masa ketiga, seolah-olahnya dia bertaqarrub kepada Allah dengan mengorbankan seekor kibash yang bertanduk. Dan sesiapa yang berangkat
pada masa yang keempat seolah-olahnya dia bertaqarrub kepada Allah dengan mengorbankan dajajah, seekor ayam. Dan sesiapa yang berangkat pada masa kelima, faka'annama qarraba baydatan, seolah-olah dia bertaqarrub kepada Allah dengan mengorbankan sebiji telur. Fa idza kharajal imam, apabila imam keluar, hadirlah malaikat untuk mendengar zikir, yakni peringatan khutbah itu. Babun fir rukhsati fi tarkil ghusl yaumal jumu'ah. Ini bab kelonggaran meninggalkan mandi ataupun keharusan meninggalkan mandi pada hari Jumaat. Diriwayatkan dari Amrah dari Aisyah, katanya para sahabat muhana anfusihim, bekerja sendiri, menjadi khadam kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka pergi berjumaat dengan keadaan mereka itu. Lalu dikatakan kepada mereka, kalaulah kamu mandi, yakni alangkah baiknya. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ada beberapa orang Irak datang. Mereka bertanya, mereka berkata, wahai Ibnu Abbas, adakah engkau berpendapat mandi pada hari Jumaat itu wajib? Beliau menjawab, tidak, tetapi ia lebih menyucikan dan lebih baik kepada orang yang mandi. Dan orang yang tidak mandi, tidaklah mandi itu wajib kepadanya. Nanti saya ceritakan kepada kamu bagaimana bermula mandi itu. Orang ramai majhudin, orang ramai dalam keadaan susah. Mereka memakai pakaian suf, yakni daripada bulu biri-biri, wa ya'maluna ala zuhurihim, dan memikul barang-barang di atas belakang mereka. Masjid mereka sempit, bumbungnya rendah, bumbungnya hanya terdiri dari arish, yakni para yang ditutup dengan daun-daun tamar. Pada suatu hari yang panas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ketika itu orang ramai berpeluh dalam pakaian suf, yakni bulu binatang mereka itu, hatta tharat minhum riyah, sehingga berbau tubuh mereka itu, yang mana sebahagian mereka mengganggu dengan bau busuk itu akan sebahagian yang lain. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati bau yang tidak sedap itu, baginda berkata, ayuhan nas, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabatku, idza kana hadzal yaum, apabila tiba hari ini, maka hendaklah kamu mandi, dan hendaklah seseorang dari kamu memakai minyak yang terbaik yang ada padanya, minyak dan wangi-wangian yang terbaik yang ada padanya. Qala Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah SWT membawakan harta benda, yakni kekayaan, kesenangan. Para sahabat pun dapat memakai pakaian selain daripada bulu binatang itu. Wa kufful amal, dan mereka tidak lagi bekerja yang berat-berat itu. Masjid pula diperbesarkan, diperluaskan, dan hilanglah perkara yang selama ini mengganggu sebahagian dari mereka. Wa dhahaba ba'd alladhi kana yu'dhi ba'dhum ba'dhan min al-'arab, dan hilanglah peluh yang berbau busuk yang mana sebelum itu sebahagian mereka mengganggu sebahagian yang lain dengannya, yakni dengan peluh itulah. Diriwayatkan dari Samurah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu, maka itu sudah pun memadai dan sudah sangat baik. Sesiapa yang mandi, fahuwa afdal, maka itulah yang terlebih utama. Babun habis ini. Kita tengok semula. Babun fil ghusli lil jumu'ah. Ini bab mandi pada hari, mandi untuk Jumaat. Ini kalau mengikut nuskhah ini. Dalam syarah-syarah dia ada sebut bahawa dalam setengah-setengah nuskhahnya ada babun fil ghusli yaumal jumu'ah, mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari Jumaat.
Di sini mengikut nuskhah yang ada di hadapan Anan lah, tak tahulah lain-lain tu. Di sini lil Jumu'ah, lil Jumu'ah, mandi untuk pergi Jumaat. Dia ada beza tu kalau tajuk tu daripada tajuk tu. Sebab itulah dalam kitab-kitab hadis ni kadang-kadang yaumal Jumu'ah, kadang-kadang lil Jumu'ah. Dia ada beza tu. Bagi pengarang-pengarang yang mengatakan mandi itu sunat untuk apa? Sunat untuk Jumaat, sembahyang Jumaat itu. Kebanyakannya mereka guna macam ni, lil Jumu'ah, untuk Jumaat. Yang ni kepada yang nak pergi Jumaat lah. Kalau tidak nak pergi Jumaat tu tidak lah. Dia ambil situlah. Tapi kalau yaumul Jumaat, mandi pada hari Jumaat, tak kira mana sama ada nak pergi sembahyang Jumaat atau tidak, memang tetap ada kelebihan sekurang-kurangnya, kalau tidak wajib pun, mengikut perbezaan pendapat ulama lah. Maknanya sekurang-kurangnya kelebihan ada, walaupun tidak nak pergi Jumaat, walaupun tidak wajib kepada dia tu Jumaat, seperti orang perempuan dan lain-lain lagi yang tidak wajib Jumaat, itu elok juga mandi pada hari Jumaat kalau mengikut yaumul Jumaat. Dalam Abu Daud ni ada dua-dua. Yang ni dalam setengah nuskhah lil Jumu'ah, dalam setengah nuskhah yaumul Jumu'ah. Itu beza dia. Seterusnya, ini hadis ni ada dalam Bukhari, dalam Muslim ada belakang ni. Pernah Umar Al-Khattab berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba masuk satu orang. Masuk satu orang. Dalam riwayat Bukhari, seorang lelaki dari kalangan Muhajirin al-awwalin, dari kalangan sahabat Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim ada disebutkan dengan jelas siapa orang itu, iaitu Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan. Umar pun bertanya, adakah engkau tertahan untuk datang bersembahyang? Yani adakah engkau tertahan oleh sesuatu untuk datang cepat bersembahyang ini? Orang itu berkata, sebaik sahaja saya mendengar azan, terus saya berwudu. Qala Umar berkata, berwudu juga. Berwudu juga ataupun berwudu pun, gitu nada dia tu, wal wudu aidan, berwudu juga. Apa yang berwudu tu? Maknanya apa yang berwudu tu? Sebab wajib kan, dah tak ada air sembahyang, kena berwudu lah. Berwudu juga. Mana dia nak ceritanya, begitu juga dengan mandi. Sepatutnya maknanya nak mari jemaah tu kena mandilah, supaya dengan berwudu tu tak boleh pergi jemaah kalau tak ada wudu. Begitu juga tak boleh pergi jemaah kalau tidak mandi. Sepatutnya begitulah. Awalam tasma'u, tidakkah kamu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum al-jumu'ah." Supaya kita terjemah tadi lah. Jadi maknanya Sayyidina Uthman ini, dia kata dia sibuk, sebaik saja dengan ambil air semai tu mari selalu. Jadi mana kira-kiranya tu mari selalu, tak ada mandi, tak ada buat apa-apa, tu selalu. Jadi di sini Sayyidina Umar mengatakan berwuduk juga. Berwuduk juga. Mana tidak mari pakai terus mari gitu. Walau dalam keadaan gaduh, walaupun dalam keadaan sibuk pun, mana berwuduk juga. Apa yang berwuduk juga, seperti kita kata tadi lah. Jadi di sini ada khilaf ulama bagi orang yang mengatakan wuduk ni wajib pada hari, mandi ni wajib pada hari Jumaat. Dia salah satu pegangan dia hak ni lah, walaupun orang lain tidak setuju, itu soal lain lah. Tapi salah satu pegangan dia hak ni. Dan daripada cara Abu Daud buat bab ni kan, babun fil ghusli lil Jumu'ah, satu.
Yang kedua kita baca tadi babun fir rukhsati fi tarkil ghusli yaumil jumu'ah. Seolah-olahnya Imam Abu Daud cuba mengemukakan dalil bagi masing-masing golongan. Yang mengatakan wajib dan yang mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan wajib, ni dalil-dalil dia dalam bab yang pertama yang kita baca tadi. Yang mengatakan tidak wajib, inilah bawah bab fir rukhsati fi tarkil ghusli yaumil jumu'ah, bawah tu. Adapun hak ni hak dalam bab yang pertama yang kita baca pada malam ni, orang yang mengatakan wajib dia pegang hak ni lah, dan orang yang mengatakan tidak wajib selain daripada hak bab yang kedua, hak ni pun dia pegang juga. Sebab hak ni tidak terang menunjukkan wajib, tidak terang menunjukkan wajib. Bahkan hak ni juga menjadi dalil bagi mereka tentang tidak wajib. Jadi orang yang mengatakan wajib mandi ni pada hari Jumaat ini ataupun untuk Jumaat ini, di antaranya Ahlu Zahir, Imam Malik juga, dan di kalangan sahabat pun ada juga, di kalangan sahabat. Bagi mereka yang mengatakan wajib tu, dia pegang dengan hak ni, berwuduk juga. Sebab apa berwuduk juga tu? Walaupun gaduh pun, walaupun sibuk pun, sebab wajib. Lepas tu dia pun mari hak ni, hak tentang mandi ni. Jadi mandi ni pun sepatutnya kena mandi jugalah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, idza ata ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Nabi suruh, dan suruh ni asal makna dianya wajib. Asal makna suruh daripada syariat, dia memberi makna wajib. Gitulah. Kemudian mereka mengatakan, orang yang kata wajib, bila Sayyidina Umar kata begitu, tak ada orang lain pula bantah. Seramai-ramai sahabat tak ada pula bantah. Inilah menunjukkan wajib. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak wajib, kita cari dalam sebanyak-banyak riwayat ni, tak ada yang menunjukkan bila Sayyidina Umar kata begitu, Sayyidina Uthman pun tubik pergi mandi, ataupun Sayyidina Umar suruh dia pergi mandi dulu. Tak ada lagu tu. Bahkan Sayyidina Uthman terus duduk dengar khutbah terus. Ini menunjukkan bahawa mandi itu bukan wajib, sunat. Kalau wajib, iaitu tentu Sayyidina Uthman keluar pergi mandi, dan ataupun Sayyidina Umar suruh. Sayyidina Umar tak akan dia begitu setelah dia kata begini. Kalau falyaghtasil itu maknanya wajib. Tapi bagi ulama yang mengatakan wajib, dia kata cukup dah tu, Sayyidina Umar kata lagu tu. Apabila Sayyidina Umar tengah duduk khutbah ni kata lagu tu, cukup dah, dia kata. Takkanlah dia nak suruh pula, dia nak pegang tangan erat pula dia duduk khutbah. Padahallah dengan keadaan dia duduk khutbah, dia kata lagu tu cukup dah lah. Dia apa-apa kata wajib tu, cukup dah tu. Tetapi bagi orang yang mengatakan tidak wajib ni, walaupun Sayyidina Umar kata begini, dia kata Sayyidina Umar ni kita banyak kita tahu sejarah dia. Sejarah dia dalam mengajar sesuatu perkara terhadap sahabat ni, dia kerah daripada orang lain. Kalau memang wajib, dia tidak akan berhenti setakat tu. Sekurang-kurangnya dia suruh. Kalau dia tidak turun pak ke bawah, dia suruh pergi mandi. Ini tak ada lagu tu. Misalnya dalam syarah-syarah lah disebutkan, misalnya dalam syarah ni dia sebut, dia pegang kain selimut Hakim bin Hizam yang baca salah, Hisham bin Hakim bin Hizam yang baca salah, tidak serupa orang ramai baca lah Quran itu. Dia pegang dalam semaya, duduk semaya tadi dia nak pegang dah, tapi tak ada arah duduk semaya sampai tunggu sudah semaya. Lepas semaya tu heret selalu pergi dekat Nabi SAW. Pergi sampai Nabi SAW suruh lepas dia rakyat bapanya. Dia berkata ni dia baca tak serupa dengan orang begini-gini, cerita. Sayyidina Umar, Ummu Farwah,
adik-beradik kepada Abu Bakar. Bila dia ni meraung, berteriak dengan suara yang kuatlah apabila mati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar hambak dia keluar rumah. Itu sikap dia. Apabila Abu Hurairah bawa mari selipar Nabi SAW keluar daripada satu kebun, di mana dia kata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucap la ilaha illallah dengan yakin hatinya, Nabi SAW suruh kata, beri berita gembira, dia mendapat syurga. Bila Abu Hurairah kata begitu, Sayyidina Umar gocoh dia, dada dia ni sampai rebah dia. Itu sikap Sayyidina Umar. Lepas tu pergi balik dia kata. Jadi Abu Hurairah tu balik dalam keadaan nak menangis lah, begitu. Rasulullah SAW nak pergi semaya, Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, Sayyidina Umar heret dia. Okey, itu sikap, nak cerita sikap dia tu. Dia kata, tidakkah Allah SWT melarang engkau bersembahyang terhadap orang munafik? Dan begitulah banyak lagi yang seumpama itu, yang lain-lain, sangat banyak. Semua orang tahu sikap Sayyidina Umar ni. Pukul selalu dia, pekul dengan anak batu kau. Itu cara dia. Hak ni pun kalau betul-betul wajib, dia tidak akan berhenti sekat tu. Sekurang-kurangnya dia suruh pergi mandi. Sekurang. Tapi tak ada dalam riwayat mana-mana yang menunjukkan Sayyidina Umar pernah suruh, tak ada. Apalagi nak turun daripada mimbar. Kalau turun tu kita kata berat sangat, kita kata mungkinlah di pihak yang pertama tadi dia kata sebab keadaan dia sedang khutbah, takkanlah dia nak suruh, takkanlah dia nak turun. Tapi kalau sekadar suruh tu boleh lagi. Gitulah. Ini menjadi dalil kepada golongan yang pertama yang mengatakan wajib, dan menjadi dalil juga kepada golongan yang mengatakan tidak wajib hadis ini. Sebab kita kena ingat Abu Daud ini tujuan dia nak ayat dalil. Masing-masing mujtahid itu, mana dalil dia? Hak dia kata wajib, inilah. Hak kata tak wajib, hak ni juga. Kadang-kadang dalil tu benda nas yang sama, cuma orang ni faham lagu ni, orang ni faham lagu ni. Benda sama, asalnya dalilnya sama. Seterusnya, ni dalil lagi bagi orang yang mengatakan wajib. Mandi pada hari Jumaat itu wajib kepada setiap yang baligh. Itu maknanya wajib tu. Nabi SAW kata wajib kepada setiap yang baligh. Ni nak jawab lagu mana pula? Maka jawab bagi orang yang mengatakan tidak wajib tu, hak kata wajib tu jelas benar. Dalam hadis ni dia kata mandi hari Jumaat, sama ada nak pergi Jumaat atau tidak tak kira, hari Jumaat wajib kepada setiap yang baligh. Bagi orang yang mengatakan tidak wajib, dia kata wajib ini dengan makna lurah, mesti, bukan dengan makna dosa kalau tidak buat, tidak. Itu dengan makna wajib. Wajib mandi hari Jumaat adalah suatu yang mesti, bukan wajib dalam istilah syarak tu, iaitu kalau tak buat berdosa. Gitu, tidak. Tetapi mandi mesti, sekadar dari segi bahasa begitu saja. Ada pula yang lain yang mengatakan dia kata wajib ni memang betul, kita terima wajib, tetapi dulu, dan kewajiban itu sudah mansukh. Yang pada ketika orang bau kuat tu, baju sikit, seperti dalam riwayat Ibnu Abbas yang kita baca kemudian tadi. Yang ni dalam keadaan susah, dalam keadaan pakai baju tulah, dalam keadaan air sikit, air setengah-setengah tu kena beli, susah lah. Dalam keadaan tu wajib mandi. Pasal apa? Bau busuk, menyakiti orang lain. Adapun hak kemudian ni sudah tidak wajib. Sebab apa? Mungkin senang dah, bila senang air pun banyak, boleh mandi bila-bila masa. Jadi pada masa tu kadang-kadang air ni susah, sampai seminggu tak mandi, 2 minggu tak mandi. Lepas tu buat kerja lagi dengan pakaian seperti yang disebutkan dalam riwayat kemudian tadi, pakaian pakaian pun sejenis saja, tidak kata macam-macam kain tu.
pakaian jenis bulu binatang tu, jadi kuat bau. Sebab itu Nabi SAW kata wajib ni pada ketika tu, berkait dengan masa tu. Bukan makna wajib ni makna dosa kalau tidak buat. Sebab apa dalam hadis hak kata hak kemudian itu dia kata sesiapa yang mandi itu lebih afdal, sesiapa yang ambil air sembahyang fabiha wa ni'mat, sudah memadai dan itu pun sudah sangat baik. Tapi siapa yang mandi itu lebih afdal, lebih utama lagi. Lebih afdal makna hak ni tidak afdal, tapi bukan makna tak boleh langsung, afdal saja. Apabila kata afdal, mana hak tidak afdal itu bukan makna tak sah, tak boleh, jadi juga. Situlah ya, dia kata hadis itu kemudian lagi. Ini menunjukkan bahawa hak ni hak dulu. Kalau tidak macam mana? Hadis itu sahih juga. Jadi kita nak pakai macam mana? Takkan kita nak tinggal hadis tu? Hak ni menunjukkan wajib. Hak menunjukkan wajib ni hak dulu lah. Hak menunjukkan tidak wajib ni hak kemudian. Kalau kita nak katakan hak menunjukkan tidak wajib tu hak dulu, hak menunjukkan wajib ke tu kemudian, boleh jadi orang kata lagu tu. Jawabnya tidak, sebab tidak sesuai dengan keadaan. Sebab tidak sesuai dengan keadaan, latar belakang sejarah sahabat itu, sejarah di zaman Nabi SAW. Hak kata wajib ni sebab bau busuk. Hak munasabahnya dulu ketika dia susah tu, ketika pakaian tidak ditukar sampai seminggu pakai hak tu lagi, pakaian tidak banyak, air pun susah nak dapat pada ketika tu, lebih sesuai hak tu pada masa tu. Yang ni sekurang-kurangnya pada hari Jumaat tu sekali mandi begitu. Ada juga ulama yang mengatakan mandi pada hari Jumaat itu wajib kepada setiap yang baligh. Ini kinayah, kata dia, bahasa kinayah, bahasa sindiran, bahasa sindiran. Sindiran ke mana? Yakni kepada setiap yang baligh, dia kata. Hak baligh ni biasanya dia menikah dah lah. Bila menikah ni maknanya Nabi SAW di sini secara tidak langsung nak cerita biar bersetubuh suami isteri itu, jangan tidak bersetubuh. Yang ni sekurang-kurangnya seminggu tu sekali pada hari Jumaat, sekurang-kurangnya. Kalau tidak tiap-tiap malam pun, kalau tidak tiap-tiap hari pun, mana sekurang-kurangnya sekali seminggu. Dan ini menimbulkan kemesraan dan kasih sayang di antara suami isteri itu tujuannya. Bukan maknanya mandi pada hari Jumaat tu wajib. Tak, mandi tu wajib tu kerana dia telah berjunub. Dia telah berjunub dengan sebab dia bersetubuh. Sebab tu wajib tu, sebab dia telah melakukan persetubuhan, yang ni telah ada janabah, nak mengangkat hadas, itu hak wajib tu. Dan disebut pada hari Jumaat sebab hari Jumaat ini kebetulan pula lah, maknanya hari tu nak pergi tempat orang ramai, nak berhimpun ramai-ramai. Jadi dah hari susah, kalau pada hari lain mandi, hari Jumaat tidak mandi, busuk juga pergi dekat orang ramai. Dan ni hari susah, sekurang-kurangnya kalau nak menjimatkan air, mandilah pada hari Jumaat tu 2 sekali dapat, maknanya kelebihan. Yang ni nak pergi tempat orang ramai, pergi sembahyang Jumaat tu ramai-ramai tu, bau pun sedap hari tu. Gitu. Bukan makna ada kelebihan bersetubuh pada hari Jumaat secara khusus pula, tak ada itu tu. Bila-bila pun boleh, tak ada jadi masalah. Tidak kata ada kelebihan pula, tak ada. Ini secara kebetulan pasal hari Jumaat tu dua perkara selalu. Dua perkara selalu. Jadi bagi orang yang mengatakan wajib tu, dia pakai zahir hadis inilah, seperti Imam Malik, Ahlul Zahir dan ramai lagi yang lain. Walaupun jumhur ulamanya tidak mengatakan wajib. Bagi orang yang mengatakan wajib, dia pegang hadis ni zahir, dia pegang zahir hadis ni kepada setiap yang baligh. Apa yang kata setiap yang baligh? Sebab hak baligh ni hak nak pergi sembahyang Jumaat je, hak wajib sembahyang Jumaat. Gitu. Ada kaitan dengan sembahyang jugalah ni. Kalau hak tidak baligh tu tidak. Diriwayatkan dari Nabi SAW, ini dengan
ibarat yang lain tapi maknanya sama. Ala kulli muhtalimin, setiap orang yang baligh mesti ataupun berkewajipan pergi Jumaat. Dan kepada setiap orang yang mesti pergi berjemaat itu perlu mandi, wajib mandi. Jadi hal ni ada kaitan dengan sebelum pada ni juga. Sebelum pada ni dia kata kepada setiap orang yang baligh. Apa yang kepada setiap orang yang baligh? Sebab hak baligh tu dia kena pergi jemaah. Sebab itulah yang wajib mandi ke atas dia tu. Jadi ini makna mandi tu kerana nak pergi jemaah. Jelas daripada hadis ni. Kepada orang yang tidak nak pergi jemaah, maknanya tidak wajiblah bagi orang yang kata wajib kerana jemaah. Kecuali bagi orang kata wajib kerana hari itu. Dia ada dua pendapat. Kalau bagi orang yang mengatakan wajib kerana hari itu, dia tidak nak pergi jemaah pun wajib jugalah. Begitu juga orang yang kata sunat tu, kalau untuk pergi jemaah, hak nak pergi jemaah tu sunat. Kalau hak tidak nak pergi jemaah tak sunat. Tapi bagi orang yang mengatakan sunat pada hari jemaah, sama ada nak pergi jemaah ke atau tidak nak pergi jemaah ke, sunat belaka. Dia ada dua lah tu, khilaf tu banyak pecahan tu. Abu Daud berkata kalau seseorang itu mandi selepas terbit fajar, ini selepas masuk waktu subuh dia mandi, sudah memadai dah tu untuk mandi hari jemaah ataupun untuk mandi pergi jemaah, sembahyang jemaah, sudah memadai dah. Wa in ajnaba, walaupun dia berjunub, yani malam tu dia berjunub, lepas tu dia mandi tu niat untuk mengangkat hadas, sudah memadai dah, masuk belakon. Niat untuk mengangkat hadas, lepas tu dia mandi saat ni selepas terbit fajar, masuk subuh dah. Makna dia dapat kedua-dua dah. Mana tidak kata kalau dia berjunub ni kena mandi suku pula. Mandi untuk berjunub tu sah, mandi untuk jemaah ni sah. Tidak. Bahkan memadai dah. Sebab ada juga ulama yang mengatakan tidak memadai. Dia tidak memadai. Misalnya kalau seseorang itu dia dia sembahyang fardu, lepas tu dia niat biar masuk sembahyang sunat kata dalam tu. Tak boleh, tak masuk. Tak masuk dia kata. Dia pegang dengan tu lah. Tak masuk, kena buat suku tu. Nak sembahyang rawatib, tak boleh niat dalam sembahyang fardu tu biar masuk rawatib kata. Dah kita buat besar dah ni. Tak boleh. Tak masuk. Tapi bagi orang yang mengatakan boleh tu, dia kata apabila kita buat, ya adalah setengah-setengah perkara yang tak boleh. Tapi macam ni boleh. Macam ni boleh. Supaya dengan puasa gapo gati, puasa ne, kita kata puasa tu dengan niat gati. Misalnya kalau katakanlah kita tertinggal, orang perempuan ke yang mai kota pada masa bulan puasa tu dia tak puasa, lepas tu pada bulan Syawal dia puasa ne, niat qada, dia niat qada saja, ataupun niat kedua-duanya masuk dalam tu. Mana setengah-setengah perkara boleh tadakhul, orang panggil tadakhul, boleh masuk kedua. Tetapi kalau kita buat awak kecil nak masuk besar tak boleh. Kita puasa sunat nak buat qada, tak boleh. Tapi kalau qada hak besar, qada bulan Ramadan, buat bulan-bulan tu maknanya hak sunat, boleh masuk. Tapi kalau buat hak kecil dengan niat nak masuk besar tak boleh. Lagu tu tak boleh. Bagi orang yang kata masuk tu lah. Sini Abu Daud maknanya menunjukkan bahawa dia ni sependapat dengan orang yang mengatakan boleh masuklah mandi. Boleh masuk mandi sekali. Tidak kata kena mandi suku, tidak kata kena mandi suku. Tapi kalau semua mengatakan kalau dia mandi suku, misalnya hak berjunub tadi nak sembahyang subuh, mandilah, mandi junub, lepas tu mandi pula untuk nak pergi sembahyang jemaah sebelum tu, lagi baik. Semua katakan lebih molek lagi lah kalau lagu tu. Tapi kalau tidak buat begitu pun, sekadar mandi junub mengangkat hadas itu sudah memadai dah, masuk dah. Hak mandi untuk hari Jumaat ataupun untuk pergi sembahyang Jumaat itu. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan pakai pakaian dia yang paling cantik, pakai air wangi kalau ada air wangi pada dia tu, kemudian pergi Jumaat, dia tidak langkah
tekok orang. Tidak langkah tekok orang. Kemudian bersemayam apa yang ditakdirkan oleh Allah untuknya, semayamlah apa-apa. Mana apabila pergi awal boleh semayam. Ma kataballahu taala, apa yang Allah SWT telah tulis untuknya, yakni Allah SWT telah takdirkan untuknya. Allah SWT sudah tahu dah. Yang di dalam ilmu dia tu orang ni hari Jumaat ni dia pergi, dia akan semayam sekian-sekian, dia akan semayam. Jadi hadis ini tidak menunjukkan semayam apa nama ni sunat takdim hari Jumaat tu, tak ada menunjukkan begitu. Hanya semayam sebelum tu lah, semayam sebelum tu ikutlah. Semayam tahiyatul masjid ke ataupun semayam sunat yang lain, sebab dia pergi awal dia boleh buat. Ini menunjukkan kelebihan bersemayam lah sebelum Jumaat tu. Kemudian dia diam apabila imam keluar, sehingga imam itu selesai sembahyang dia, yang dia pun sembahyang sekali lah dengan imam tu. Jadi perbuatan dia yang seperti tadi semua sekali, semua sekali, mengkifaratkan dosa di antara jemaah dia tu dengan jemaah allati qablaha, yang sebelumnya. Dalam riwayat ni jemaah sebelumnya, ini dosa hak lepas sampai kepada jemaah lepas. Abu Hurairah kata tambah 3 hari lagi. Sebab apa? Satu kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda. Berdasarkan hal tu, mana 10 lah. Dah 7 hari campur dengan 3 pula. Abu Daud berkata hadis Muhammad bin Salamah lebih sempurna. Muhammad tidak ada menyebutkan kalam Abi Hurairah tu. Apa maksud Imam Abu Daud ni? Qala Abu Daud tu penting. Dia nak cerita di sini hadis Muhammad bin Salamah lebih sempurna daripada hadis Hammad. Abu Salamah bin Abdurrahman. Jadi dia ada 2 orang di sini kan. Kalau kita perhati dalam sanad dia ni, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad. Dia ada 3 sanad ni. 3 sanad. Yang pertama sanad Yazid bin Abdullah bin Mawhab. Itu yang pertama. Yang kedua sanad Muhammad bin Salamah. Yang ketiga sanad Hammad. 3 orang ni, semua 3 orang ni ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Lepas tu ada atas tu supaya lah. An Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman. Qala Yazid wa Abdul Aziz fi hadithihima an Abi Salamah bin Abdurrahman wa Abi Umamah bin Sahal an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi dia nak ceritanya hak 2 orang ni Yazid dan Abdul Aziz yang meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq ni, dia ada sebut, dia ambil daripada Ibnu Ishaq tu, ambil daripada Abi Salamah bin Abdurrahman dan Abi Umamah, kedua-dua sekali. Tetapi Hammad tidak ada menyebutkan begitu, dia menyebut seorang saja. Begitu. Tapi dalam begitu. Lepas tu Abu Daud berkata hadis Muhammad bin Salamah lebih sempurna. Sebab apa? Sebab dia ada sebut kata Abu Hurairah kata tambahan 3 hari itu. Dan Abu Hurairah kata satu kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda. Hak ni Hammad dalam riwayat dia tak ada sebut. Tak ada sebut tambahan Abu Hurairah. Jadi kesimpulannya begitulah. Riwayat Muhammad bin Salamah lebih sempurna. Adapun hak tadi, hak mula-mula tadi itu Musa bin Ismail
Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad wa hadha hadis Muhammad bin Salamah, dan seterusnya. Dia kata Musa bin Ismail hanya menyebutkan Abi Salamah bin Abdurrahman, dia tidak ada menyebutkan Abi Umamah. Begitu. Waktu tidak ada menyebutkan Abi Umamah. Adapun Yazid dan Abdul Aziz, yang ini dua orang perawi ini, yang tok guru kepada tok guru Imam Abu Daud, Yazid dan Abdul Aziz itu, mereka ada sebut dua orang tadi, yang Abi Salamah bin Abdurrahman dan Abi Umamah. Adapun Musa bin Ismail, dia tak ada sebut Abi Umamah tu, dia hanya menyebutkan Abi Salamah bin Abdurrahman. Itu tujuan Imam Abu Daud bagi sanad, tahwil sanad itu. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghuslu yawmal jum'ah ala kulli muhtalim was-siwak wa yamassu min at-tib ma qaddara lahu. Ini bagi orang yang mengatakan wajib mandi kepada orang yang nak pergi jemaat ataupun pada hari jemaat itu, kepada setiap orang yang balik, ni dalil dia. Bagi orang yang mengatakan hak ni tidak boleh jadi dalil sebab apa, disebut berus gigi, pakai air wangi, waktu wajib kah? Tak ada siapa kata wajib tu. Bila tidak wajib, maka hak ni pun mandi kepada orang yang balik pada hari Jumaat ni pun tidak wajib juga, sebab sebut sekali dengan hak lain. Tetapi kata orang hak kata wajib tu, dia kata tidak mesti, kadang-kadang berapa banyak hak disebut sekali, banyak ada hak wajib, ada hak tidak wajib. Tidak semesti kalau sebut hak tidak wajib kata tu mana semuanya tidak wajib, tak mesti kata dia. Misalnya hak 10 perkara daripada fitrah tu, dia sebutlah cabut apa ni bulu ketiak ke apa tu, cabut bulu ketiak, kerak kuku, apa hak tu semua kata tidak wajib tu. Tetapi berkhitan ke apa tu ada yang mengatakan wajib. Hak sebut khitan ke apa tu. Jadi tidak semestinya kalau dalam satu hadis tu ada sebut beberapa perkara yang mana dari segi hukumnya berbeza, maka kita nak senaraikan dia biasa rupa. Misalnya ada sebut berus gigi dan pakai air wangi ini tidak wajib, maka kita nak kata mandi pada hari Jumaat itu tidak wajib juga, tak boleh. Sebab itu masing-masing dia jadikan sebagai dalil. Ini mengikut ijtihad masing-masing lah. Maqdir lahu, apa yang ada pada dia lah, apa yang senang kepada dia, air wangi itu. Cuma Bukair tidak ada menyebut Abdurrahman. Sebab apa ni? Di sanad ni kan, haddatsana Muhammad bin Salamah Al-Muradi, bukan Muhammad bin Salamah tadi. Muhammad bin Salamah tadi hak lain pula. Ni untuk guru Imam Abu Daud, namanya serupa. Anna Sa'id bin Hilal wa Bukair bin Abdullah an Amr bin Al-Harith. Amr bin Harith itu ada dua orang untuk guru dia, yaitu Sa'id bin Abi Hilal dan Bukair bin Abdullah bin Al-Ashad. Ada dua orang. Dua orang ni ambil daripada Abu Bakar bin Al-Munkadir. Jadi hak cerita tadi isinya serupa dah kedua-dua orang ni. Siapa dia? Sa'id bin Abi Hilal dan Bukair bin Abdullah bin Al-Ashad itu serupa dah riwayatnya. Cuma Bukair dalam sanad dia hak beza dengan Sa'id bin Abi Hilal tu, hak bezanya apa dia? Dalam sanad dia tak ada sebut Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri an abihi. Dalam sanad dia tak ada Abdurrahman itu. Yani Amr bin Sulaim Az-Zuraqi terus mengambil daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak ada Abdurrahman itu. Dalam sanad Bukair. Tapi dalam sanad Sa'id bin Abi Hilal ada Abdurrahman itu. Maknanya Imam Abu Daud sebut ni berdasarkan salah seorang tok guru dia. Salah seorang ni perawi ni, iaitu Sa'id bin Abi Hilal. Bukan tok guru dia, hak atas lagi. Tok guru kepada Amr bin Al-Harith itu. Berdasarkan hak itulah. Tak ada sebut Abdurrahman tu mengikut Bukair. Dalam riwayat Bukair. Wa qala fi at-tib walau min tibil mar'ah. Dan Bukair hak di sini beza sikit dengan hak riwayat Sa'id bin Abi Hilal tadi. Beza dia dari segi matannya pula. Hak mana bezanya? Iaitu dalam riwayat Bukair dia ada sebut walau min tibil mar'ah wa yamassu min at-tib ma qaddara lahu walau min tibil mar'ah. Hendaklah dia memakai wangi-wangian yang termudah kepada dia, yang ada pada dia, walaupun wangi-wangian isteri dia, perempuan dia.
Mana ada tambahan begitu dalam matan. Yang perbezaan di antara riwayat Bukair dan Sa'id itu ada dari dua sudut. Dari sudut sanad, dalam riwayat Bukair tidak ada Abdul Rahman itu. Nah, dari segi matannya dalam riwayat Bukair ada tambahan walau min tibil mar'ah, ada tambahan begitu. Itu bezanya. Seterusnya riwayat daripada Aus bin Aus Al-Thaqafi, katanya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jumu'ah wa ghtasala. Setengahnya baca lagu tu, setengahnya baca man ghassala yaumal jumu'ah wa ghtasala. Bagi yang mengatakan ghassala, sesiapa yang membasuh pada hari Jumaat dan mandi. Basuh tu basuh apa dia? Basuh kepala berdasarkan riwayat yang lain lagi. Kemudian ini basuh kepala dan mandi. Kenapa disebut basuh kepala? Mana kepala tu tempat yang ada rambut, tempat ada yang rambut, maknanya kena biar rata, biar sampai kepada kulit. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Itu maksudnya. Ada juga yang mengatakan man ghassala yaumal jumu'ah wa ghtasala, sesiapa yang mandi dengan bersungguh-sungguh. Itu makna mandi. Wa ghtasala, dan mandi biasa. Bukan sekadar mandi biasa, mandi bersungguh. Mana ada dua tu untuk menguatkan mandi itu. Mandi bersungguh-sungguh. Mana tidak kata kalau mandi biasa ni, mandi biasa pun tak apa, tak kata pun tak apa. Tapi kalau mandi junub tu kan, mandi bersungguh tu, mana dengan kita mengambil kira biar rata air itu pada kulit, itu maknanya ghassala, mandi bersungguh. Jadi ghassala wa ghtasala ni takut-takut kita kata mandi ni tak rata air pun tak apa, mandi lebih-lebih kurang pun tak apa. Sebab itu dia tambah ghassala dengan maksud nak menguatkan mandi itu, kaifiat mandi itu. Dan satu lagi, orang yang baca ghassala yaumal jumu'ah wa ghtasala, dia faham satu lagi makna. Sesiapa yang membuat orang lain mandi. Orang lain mandi itu siapa dia? Bini dia lah. Dan dia sendiri mandi. Itu baru makna lain. Apa makna menguatkan? Apa makna menguatkan? Tak payah menguatkan lah, kata dia. Dia membuatkan orang lain itu wajib mandi. Wa ghtasala. Jadi man ini sesiapa yang membuatkan orang lain mandi itu, sesiapa tu, sama ada orang lelaki, si suami membuatkan isterinya kena mandi, atau si isteri yang membuatkan suaminya kena mandi, dan dia pun kena mandi juga sendiri. Man itu boleh jadi, sebab man ini mausul mushtarak. Man ini boleh untuk lelaki, boleh untuk perempuan. Jadi kalau hak adalah lafaz wa ghtasala tu, gunakan lafaz, kalau orang belajar dari segi nahwu sarah ke apalah, mana lafaz apa ni muzakkar, itu iktibar man itu, lafaz man itu bukan iktibar makna dia, mengambil kira makna dia. Sebab kalau makna dia lelaki pun boleh, perempuan pun boleh di sini. Jadi ghassala tu sesiapa, begitu juga ghassala tu bukan mana kata khusus dengan lelaki, mesti lelaki yang membuatkan isteri dia tu mandi. Tidak, tak mesti. Boleh jadi berpunca daripada isteri dia. Mana isteri dia yang membuatkan suami itu mandi, boleh. Kita pakai hadis ni tak salah, walaupun ghassala, tidak kata ghassalat, boleh dari segi kaidahnya. Sebab apa? Sebab man itu mausul mushtarak. Dan hak ni bagus molek tu, cara dia sesuai dengan hak tadi. Mandi pada hari Jumaat tu wajib kepada setiap orang yang balik. Isyarat kepada hak tu, isyarat kepada kena mandi sekurang-kurangnya pada hari Jumaat tu sekali, yakni kena bersetubuh. Jangan tidak bersetubuh lama sangat, maka boleh jadi timbul perkara-perkara yang tidak baik pula kepada mana-mana pihak lah. Ini secara tidak langsung, secara halus Nabi SAW menganjurkan umat dia. Jadi hadis ni pun serupa juga man ghassala wa ghtasala ni, thumma bakkara wa btakara, kemudian dia bersegera pergi, awal pergi, yakni untuk bersembahyang Jumaat dengan berjalan kaki dan tidak berkenderaan. Dengan berjalan kaki dan dengan tidak berkenderaan. Ini pun kelebihan dia sendiri. Kelebihan dia sendiri itu. Apa sebab? Dia kata ada kelebihan berjalan kaki. Ada kelebihan jalan kaki sebab satunya langkah tu banyak. Itu yang mudahnya, kita kata. Langkah tu banyak. Penat juga, ada susah juga. Susah kerana agama mendatangkan pahala. Itu satu. Yang kedua,
berjalan kaki di sini, berjalan kaki seseolahnya Nabi SAW nak menarik perhatian kita kepada suatu perkara yang lain pula, iaitu pergi ramai-ramai, suka-suka ramai-ramai, pergi jadi meriah, nampak hebat, begitu ramai. Dua. Yang ketiga, suruh pergi berjalan kaki itu, apabila pergi berjalan kaki kita ada tengok perkara yang tidak molek di tengah jalan, kita ubah, kita baiki, kita boleh buat perkara-perkara yang membahayakan kepada orang yang lalu lintas, kita boleh buat. Itu ada kelebihan berjalan kaki. Berjalan kaki juga, mana kita boleh, mana mungkin tengah-tengah jalan tu kita boleh panggil orang siapa-siapa ke, mana orang-orang yang di bawah kuasa kita terutamanya, kita ajak dia buat kebaikan. Jadi banyak peluang itu dapat. Itu kelebihan berjalan kakinya dengan tidak berkenderaan. Kalau nak mengambil kira dari sudut belanja habis PT saja, lebih habis PT naik kenderaan, sebab minyak tu kena kira. Kena kira minyak tu. Dan kalau nak kira jauh, boleh jadi dia boleh pergi jauh dengan naik kenderaan tu. Naik kenderaan boleh pergi lebih jauh daripada berjalan kaki. Kalau nak kira, kalau nak kira dengan berjalan kaki lebih jauh lah langkahnya. Sebab dia boleh pergi jauh, tapi dia tidak pergi dengan berjalan kaki, dia pergi naik kenderaan. Ada kelebihan juga lah dari segitu. Tetapi di sini maksudnya hak lain, seperti yang kita sebut tadi lah, iaitu hak di tengah jalan. Di tengah jalan kita boleh buat benda-benda lain lagi, kebajikan-kebajikan yang lain lagi di samping kita nak pergi jemaah. Hak tu kita dapat. Tapi kalau kita berkenderaan tak ada tu. Lepas tu dia pergi dekat imam, maknanya ini kelebihan duduk dekat imam. Sebab apa? Bila duduk dekat imam dengar molek lah, dengar molek. Tu tujuannya. Lepas tu bila duduk dekat imam, nanti apabila semayang tidak payah kita bersesak-sesak dah, kita memang duduk depan, dapat kelebihan saf awal ataupun saf depan tu dengan sendirinya, dengan tidak berebut-rebut. Fastama'a, lalu dia dengar, istima', mana dengar dengan baik khutbah tu, dan dia tidak melakukan perkara lara, perkara yang melekakan ataupun melalaikan, sama ada berupa ucapan ataupun perbuatan, dia tak ada buat apa. Kalau ada semua hak tadi, maka setiap langkah dia, kalau ada semua tadi, kalau ada perkara tadi, sebab dia sebut sekali ada semua perkara tadi, kalau ada dia dengar saja tapi duduk di belakang, pergi lewat, tak mandi misalnya, tak ada tu, tak ada kelebihan. Hak kelebihan ni ada kalau ada semua. Dia dapat dengan setiap langkah dia tu amalan 1 tahun. Yang ni pahala melakukan amalan 1 tahun. Pahala apa dia? 1 tahun. Pahala puasa setahun, dan pahala buat ibadat pada waktu malam, yang disemayang pada waktu malam sepanjang tahun. Itu kelebihannya. Jadi kalau lagu tu kita kata tak payah puasa lah kalau lagu tu, ataupun tak payah semayang tahajud lah tengah malam tu, dah mungkin boleh dah dengar ni untuk setahun bahkan. Tidak mana lagu tu hak buat sama-sama tu, hak tu tetap molek. Nabi SAW suruh puasa misalnya hari Isnin, Khamis, Nabi SAW buat pun pada ayyamil bid, hak tu tetap molek. Jadi hak di sini pahala puasa, pahala qiyam ni mana serupa tu, pahala serupa tu, atau pahala dari jenis pahala itu yang dia dapat. Gitulah kalau hadis-hadis yang seumpama ini, biasanya ulama-ulama akan takwil macam tadi. Yang ni kalau pahala puasa tu, andai katalah kalau kita nak bandingkan hak dunia ni, sebab hadiah dalam dunia ni pun dia tidak banyak, tidak serupa juga. Ada hadiah berupa pitih, ada hadiah berupa mata benda, ada hadiah macam cendera hati, macam-macam hadiah dalam dunia ni pun. Hadiah berah, hadiah macam-macam hadiah. Begitu juga pahala ibadat kita ni pun macam-macam juga. Jadi kalau kita andaikan pahala puasa tu, kalau kita andaikan mana diberikan duit lah, maka orang yang buat semua tadi diberi duit juga, tetapi duit tu tidak sama dengan hak buat dan nak malam ni, tidak sama. Tapi dari jenis duit juga, hak buat seperti Nabi SAW suruh tu, dia akan dapat banyaklah duit, 1 juta misalnya kita kata, ni boleh duit juga 10 riyal. Tak sama tu, walaupun dari jenis sama. Gitu. Mana dari segi nilai dia tu tidak sama.
Tapi jenis pahala puasa, pahala buat ibadat pada waktu malam. Jenis tu pahala tu. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Ataupun satu lagi pendapat, kalau dalam menghadapi hadis-hadis seumpama inilah sama-sama pun ulama dia akan takwilkan, misalnya orang yang tidak mampu buat benda tu, tidak mampu berpuasa, dia tak boleh puasa. Katakanlah dia sakit gastrik, memang dia tak boleh puasa. Hak ni dia tak boleh buat. Dia tak boleh tak buat ibadat tengah malam, dia tak boleh tengah malam. Kalau bangun tak cukup tidur, sakit kepala. Jadi naik darah kau misalnya, dia tak boleh. Dia nak dapat pahala hak jenis tu. Adakah orang ni apabila dia tak boleh buat satu ibadat ni, dia tak akan dapat langsung lah pahala bagi ibadat itu, ataupun jenis pahala ibadat itu dia tak akan dapat langsung ke? Tidak. Islam buka peluang banyak kepada umat dia. Buka peluang banyak. Sebab itulah kadang-kadang dalam hadis kita jumpa orang yang buat begini-gini supaya pergi haji. Buat apa? Jadi haji itu tidak penting kah? Boleh tukar? Tidak pandai lagu tu. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membuatkan seseorang ni tidak boleh pergi haji, tidak mampu kau, ataupun keadaan tidak selamat kau. Dalam keadaan tu, kalau dia buat sesuatu, sesuatu tu mengikut hadis sebut lah, tak boleh kita reka-reka, tak boleh. Macam sini hadis sebut ni, maka dia akan dapat pahala jenis haji tu, pahala haji. Supaya kalau hak ni, cara dia nak dapat gantinya, dia kena buat seperti tadi. Dia kena buat seperti tadi. Ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Begitu juga orang yang tidak sempat berhijrah. Hijrah ni masa Nabi SAW saja. Kalau dia tak ada dengan zaman Nabi, macam mana dia dapat pahala hijrah? Dia ada amalan-amalan yang lain. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah tu, makna hijrah tu iaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah SWT larang. Kalau dia buat tu, dia akan dapat jenis pahala hijrah tu, akan dapat, walaupun dia tidak sempat berhijrah. Mana tidak kata kosong, tak ada langsung, tidak. Itu cara agama kita ni, kelebihan dia hanya. Walaupun perkara-perkara yang berkait dengan duit, kalau orang itu tidak mampu, ada benda-benda lain kalau dia buat dengan ikhlas, dia boleh dapat juga pahala jenis tu. Itu keistimewaan. Keistimewaannya. Seterusnya dalam riwayat ni dia sebut man ghasala ra'sahu yaumal jumu'ah. Bagi orang yang mengatakan man ghasala tadi, maksudnya basuh kepala, dia kaitkan dengan hadis ni lah. Basuh kepala, waqta salat tu dah mandi, yang ni meratakan air lah ke seluruh anggota dia. Wasaqa nahwahu, dan hadis umpama itulah. Man ightasala, seterusnya man ightasala yaumal jumu'ah wa massa min tibi mar'ati, dan dia pakai air wangi isteri dia. Yang ni kalau tak ada air wangi dia lah. Apa air wangi isteri, air wangi lelaki ni lah, apa maknanya? Dia sekarang lah juga air wangi ni, dia ada air wangi untuk orang jantan, ada untuk orang tina. Dia ada khusus itu. Kalau sampai dulu lebih nyata perbezaan dia tu. Sebab air wangi untuk orang perempuan, dia di samping berbau, dia berwarna. Dia apa ni, berwarna. Kena baju ni, kena kain ni, dia jadi berubah warna dia. Gitu. Jadi kuning sikit kau, merah sikit kau. Itu air wangi yang dipakai oleh orang Tina pada masa dulu. Adapun air wangi orang lelaki, dia bau saja, tidak ada warna. Ni di sini dalam hadis ni dia nak cerita mandi tu satu perkara, dah bersih dah hilang dah. Kalau nak kiranya selapis bau tu, pakai air wangi pula. Pakai air wangi pula. Nak suruh bau sedap betul lah. Nak suruh bau sedap betul. Makna air wangi ni kalau tak ada hak sendiri, untuk hak orang lelaki, hak orang perempuan pun boleh. Sebabnya takut-takut kita katakan Nabi SAW tak serupa dengan orang perempuan kan. Dari segi pakaian, dari segi apa tu, takut-takut orang ni termasuk ada, orang ni kecuali tak apa ni. Walaupun pakai air wangi orang Tina, tak apa ni. Tidak termasuk dalam menyerupai orang perempuan. Tidak termasuk dalam tu. Jadi kalau kita pakai air wangi, kalau tak ada air wangi kita lah, kalau ada air wangi isteri pun pakai juga. Maknanya ini menekankan supaya pakai air wangi lah, bau sedap. Dan hadis ini juga
secara makna tersirat dia lah, makna tersirat zahirnya untuk pergi jemaah tu. Tetapi pengajaran Islam ni dia tidak gapo-gapo pun, dia tidak terhad kepada hak tu perkara saja. Dia boleh kita peluahkan kepada perkara-perkara lain, iaitu untuk nak pergi majlis, kita kena siap, tidak serupa dengan kita duduk di rumah untuk pergi majlis. Itu sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi. Bahkan Nabi SAW dia pakai baju yang khusus apabila dia nak terima tetamu, dia pakai baju, tidak pakai baju biasa. Itu adab-adab majlis, masuk dalam adab majlis. Apabila kita pergi tempat orang ramai, janganlah menyakiti orang ramai dengan cara bau ke, dengan cara apa-apalah. Bahkan kita kena menyenangkan orang ramai dengan percakapan kita, gerak-geri kita. Sebab tadi langkah atas belakang orang itu tidak menyenangkan, jadi nampak kasar tu. Begitulah, bukan langkah saja, hak lain-lain pun begitu juga. Mana kita kena jaga adab majlis, adab dengan orang ramai. Sebab itulah dalam hadis ni banyak dia ajar adab-adab tu. Misalnya nak lalu depan orang minta izin, nak lalu depan orang ketika kalau 3 orang saja, kita berdua nak kecek, dia tak dengar, tak boleh. Itu di antara adab-adabnya. Semuanya takut kawan tu berasa hati, takut dia berasa orang duduk kecek ke dia ke apakah. Jadi hak naknya kita pergi ke dalam majlis tempat ramai ni, biar molek lah keadaan paling molek. Tutup kata kita, gerak-geri kita molek, baunya molek. Adapun kalau tidak molek, tak sagi, tak sagi. Begitu juga pada ketika berjemaah pun. Sebab tu Nabi SAW larang makan bawang putih dan sebagainya. Kalau tempat kita ni durian dan sebagainya, bau kuat tu kalau sedawak tu. Kalau semaya tu menyebabkan jadi pejam mata kawan sebelah tu. Jadi tak boleh lah tu. Kena jaga hak tu semua, kena jaga. Sebab mengganggu orang. Kalau ada semua tu, menjadi kafarah kepada dia, kepada dosa-dosa hari Jumaat tu dengan Jumaat yang satu lagi. Di sini tidak sebut Jumaat lepas ke Jumaat akan datang, tidak sebut. Dalam setengah riwayat ada sebut Jumaat akan datang, hak tadi sebut Jumaat hak selepas. Tapi antara dua Jumaat lah. Dan sesiapa yang melakukan perkara yang lara tu sekurang-kurangnya lagu mana hak ulama sebutkan lara. Maknanya kita di kapet ni, kita duduk kutih kapet. Tuk khatib duduk khutbah, kita duduk kutih kapet. Sebenarnya duduk lipat lah, sebenarnya lipat kapet kau. Itu lara dah tu. Duduk pulah cicing kau, pulah cicing, mentilik cicing. Mana kena dengar betul-betul. Itu baru tidak lara. Sekurang-kurangnya hak lagu tadi lah. Mana tak boleh, kena duduk betul. Siapa yang lah buat lara dan melangkah belakang orang, jadi zuhur. Bukan kena tambah 2 rakaat lagi, tidak. Makna pahala tu pahala zuhur. Apabila zuhur, tidak adalah kafarah tadi. Tak adalah kafarah tadi antara satu jemaah dengan satu jemaah lagi, tak ada lah. Hak ada kafarah ni kalau jaga hak tadi, baru ada. Kalau tidak, boleh pahala zuhur. Pahala zuhur, bukan semaya zuhur, tidak. Semaya tu semaya jemaah. Boleh pahala tu pahala zuhur. Semaya tu sah. Kira zahirnya kira jemaah lah. Tapi pahala dia. Nampaknya kita kena berhenti sekat tu. Panjang lagi. Akan sambung lagi insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam.